Bicara hidroponik secara santai. Okey, sebab ramai sangat yang bertanya pada saya, nak jawab pun nak type mesej dan sebagainya. Panjang. Iaitu antaranya adalah reka bentuk lah. Ini reka bentuk sistem DFT. Saya nak cerita sistem ini yang air keluar je. Air keluar dan masuk. Kita nak biasa tu anda dengar kita cakap mengenai itulah kita anak mana. JB dalam tangki. Sebab ramai tanya pasal dekat sini lah. Dekat sini. Dan juga dekat keluar. Okey. Kita view dulu. Site. Okey, kalau nak kira sistem ni pelbagai anda boleh buat. Cuma dalam saya punya reka bentuk, saya mengamalkan iaitu air masuk satu, palung satu masuk. Tak kisahlah anda nak bina daripada pipe. Saya guna yang ini gunakan PVC pula, tubing vertigasi 16 mm. Siap satu palung, tak kira palung panjang mana pun saya akan tetap buat satu masuk, satu keluar belakang. Sama juga yang ini. Masuk. Yang ini 5 tingkat. Meningkat 1, 2, 3, 4, 5. Tetap saya buat satu masuk, satu keluar. Okey. Ini secara tingkat vertikal. Yang ini horizontal mendatar. Tetap sama juga. Tetap sama. Sistem air masuk dia. Semuanya masuk. Satu masuk, satu keluar sana. Jadi dalam reka bentuk DFT, cerita DFT ni dia simple. Tapi mengapa saya bina begini, saya tak join, supaya mendapat aliran air, tekanan aliran yang sama lah. Tekanan aliran air yang sama, sebab di sini yang penting. Masuk, anda nak bina, yang ini saya gunakan tubing 5 mm. Setiap reka bentuk mesti ada kelemahan, mesti ada kebaikan. Dua-dua tu mesti ada pro and kontra, baik dan buruk. Okay, contoh yang ini, baik yang ini. Kalau kita guna tubing 16 mm, dia nak sumbat tu agak susah lah berbanding dengan saya pakai tadi 4 mm. 4 mm ni mudah tersumbat. Tapi pressure dia kita boleh guna pump akuarium yang kecil sahaja. Sebab bila tubing lagi kecil, dia tekanan lagi tinggi untuk push air lah. Nampak? Okay. Cuma saya nak tunjuk di segi reka bentuk pasang air masuk dan air keluar. Kita tunjuk full sistem lah. Okey. Ada yang tanya saya nak tembok kat mana? Tembok bila kita buat M-Cam ni untuk DIY. Ini cerita DIY. Bila kita nak tembok, air masuk terpulang pada anda. Tapi kalau saya paras tinggi daripada sebab konsep DFT dia air bertakung. Jadi saya buat paras tinggi daripada air bertakung. Air bertakung paras ini. Jadi saya tembok belah atas lah. Belah atas. Nanti saya tunjuk model. Okey, sama dengan yang ini. Saya tembok belah atas. Yang ni saya cerita pipe bulat dulu. Nanti kita tunjuk pipe petak. Okey, air keluar. Air masuk boleh sebab saya tengok view pun tak ramai, tak apa. Yang ini sebab live kita boleh tonton, nanti anda boleh tanya soalan lah. Okay, kita tengok air keluar. Sistem saya memang satu palung. Ni palung. Pergi ke belakang. Tetap akan keluar satu. Keluar satu. Maksudnya satu aliran air masuk, satu aliran air keluar. Itu maksud dia. Sama juga dengan sistem yang sebelah sini. Sama je. Cuma yang ini saya buat agak pendek lah. Satu. Sistem yang ini, bila saya buat yang ini, dia ada kelemahan sedikit. Cuma aliran air saya tak perlu yang laju, sebab saya tanam yang ini untuk pembiakan strawberry. Jadi saya tak perlu air laju sebenarnya. Aliran yang air perlahan. Jadi kalau sistem panjang, sistem jenis berakar panjang, contoh sayur sawi sebagainya memang akar panjang. Contoh ini saya ada balance sikit lagi lah. Daun sup memang akar panjang.
akan menyebabkan aliran air terganggu. Sebenarnya untuk yang sistem strawberry ni akar dia tak banyak, jadi dia aliran air perlahan. Sebab sistem bila saya joinnya ini akan menyebabkan dia stuck, dia panggil apa, berlanggar lah, air berlanggar. Contoh bila air keluar daripada sini, air di sini akan berlanggar sini. Jadi dia aliran air dia akan berlanggar di pot di sini, pot sini, jadi menyebabkan aliran air balik tu dia perlahan berbanding dengan yang ni. Jadi kalau anda tengok sistem komersial, kebanyakannya dia buat jarak untuk air balik. Bila jarak ni akan menyebabkan aliran air tu laju je balik ke tangki. Jadi itu yang kita nak. Kita nak aliran air laju. Berapa aliran air laju ni diperlukan di balik ke tangki Okey. Yang pertama, kadar alir tak terganggu dalam ni gerak. Lepas tu tidak melimpah. Kalau dia bertembung yang macam set tadi, kadang-kadang kalau anda buat panjang, set panjang, dia akan bertembung, di situ lambat air melimpah di lubang atas. Jadi bila panjang air keluar ni, dia tidak bertembung, menyebabkan aliran air sekata, pergerakan pun sekata dan sebagainya lah. Dan juga kadar aliran air laju bila balik. Bila balik ni takung, menyebabkan kadar secara mula jadi oksigen masuk balik dalam air. Kadar oksigen dalam air meningkat lah. Itu secara ni. Okey, sebab ramai yang tanya nak tebuk di mana. Okey, ini paip bulat. Kita cerita DIY. Okey, untuk sama juga sistem yang saya bina untuk sistem paip petak. Ini paip petak. Cuma paip petak ini, yang ini saya attach dengan ikan lah, aquaponik. Cuma saya nak cerita reka bentuk je. Kita tak nak cerita aquaponik ni. Okey, sebab cahaya ni agak terang, tak apalah. Sama juga, saya akan bina sistem saya tetap ada, kalau saya guna tubing ataupun guna PVC valve, PVC. Okey, yang ini paip petak. Nampak paip petak. Paip petak. Tetap saya pakai valve. Valve ni sebenarnya untuk mengawal kadar aliran air. Sebab kalau jenis bertingkat, ini, sebab yang ni saya pakai pump kecil sahaja. Sebab saya nak aliran air tak laju. Nampak aliran air. Saya tak nak aliran air yang terlalu laju. Jadi saya guna valve. Itulah tujuan valve tu diadakan. Sebab ada setengah design dia tak pakai valve. Itu terpulang pada matlamat anda, objektif anda. Objektif saya memastikan bahawa kadar aliran air ni sekata, seragam, dan saya boleh kawal. Kadang-kadang bila kita pakai pump kecil, aliran air untuk tingkat tinggi ni tak sampai. Jadi sebab tu kalau anda tengok ni beza valve ni beza, buka habis, ni buka separuh, ni buka separuh. Itu pertama. Design saya tetap akan menggunakan valve untuk mengawal kadar aliran air. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila saya guna PVC paip petak ni dah kat mana saya nak tebuk? Kat mana? Saya tebuk tengah sebab ada point tengah. Ada point, dia ada penanda. Paip petak ni, MCAT ni memang ada penanda. Jadi tebuk pada penanda tu. Saya guna masih sama, tubing 16mm. Yang ini ada grommet. Ini nama grommet ni. Ramai tanya saya, ni apa? Ni grommet. Ini beli dekat kedai fertigasi ada. Sebut je. Nak grommet 16mm. Elbow, valve 16mm. T dan sebagainya. Kedai fertigasi. Online pun ada. Anda tarik lah. Elbow 16mm. Kalau 16mm tu memang besar ni lah. Set untuk fertigasi. Masuk. Walaupun set ni pendek, lebih kurang dalam hampir 3 kaki 4 kaki. Set ni 4 kaki. Walaupun 4 kaki, tak sebab satu masuk belakang, satu keluar. Saya tak ada join. Yang ni terus saya tak join. Satu masuk, depan masuk, keluar. Buat terus. Okey. Jadi dari segi desainnya, DFT
MCAP dah ada. Petak ni MCAP dah ada. Saya join saja. Beli MCAP yang terpulang beranda. Ada yang setengah inci, ada yang 32 mm, ada yang 25 mm. Ni ya. Jadi saya pakai 32 mm ataupun 1 inci untuk MCAP air keluar ni. Okey, terpulang pada anda. Macam mana anda ni design. Yang penting bagi saya, satu masuk, satu keluar. Sebab lagi cepat, lagi bagus. Saya dulu saya buat rotate. Ni rotate. Ni masa saya memula saya design. Menggunakan pipe cetak. Pipe bulat 4 inci. Masa baru nak belajar. Saya rotate. Bila rotate ni, menyebabkan kadar aliran air tak sekata. Yang kedua, nutrien tak sekata. Yang ketiga, bila tersumbat bahagian depan, bahagian belakang limpah dan sebagainya lah. Berbanding dengan sistem yang saya buat sekarang, satu masuk satu keluar dia cepat. Okey. Pelbagai sistem, pelbagai reka bentuk anda boleh buat ni untuk DIY. Macam ni ya. Saya guna pipe ni. Kalau anda nak guna gutter pun boleh. Tapi kalau gutter air hujan terus masuk lah. Sebab saya cuba elakkan. Sebab sistem set saya ni ada UV plastik, ada net. Yang tu saya tak nak cerita detail pasal reka bentuk set ni. Cuma saya nak beritahu untuk air ni, air masuk, air keluar. Kalau anda nak pakai, nak jimatkan, pakai gutter ni. Cuma saya pakai ni sebab senang. Saya tebuk je. Terbuk dan join. Dan okey, satu lagi. Reka bentuk yang baik, set belakang, air keluar ni kalau boleh secepat mungkin. Ataupun gunalah, saya guna reducer yang sedia ada. Ada juga DIY. DIY dia nak buat, dia nak tebuk area mana untuk air keluar. Jadi anda buat untuk DFT terpulang pada anda. Macam saya nak kekalkan air 1 inci. Sebab pipe 3 inci, reducer 2 inci. Jadi air 1 inci. Ngam-ngam dengan cap ni. Okey, saya tunjuk dia. Okey. Jadi reducer yang sedia ada 3 inci ke 2 inci terus. Ataupun anda nak DIY kan dia. Saya DIY kan dia. Dia panggil bush ya. Kedai ni ada. Bush 3. Lepas tu dia ada soket dia dalam ni. Dia ada bush soket untuk keluar ni. Sambung kepada elbow. Ni jimat sikit lah. Tapi banyak kerja lah nak buat. Berbanding ni berbanding dengan reducer yang siap dibina di kilang. Berbeza dua ni. Sebab saya barang tak cukup, saya pasang je. Yang ini dia panggil connector. Di connector kena pasang bush 2 inci. Lepas tu baru keluar kepada elbow lah. Okey, saya tunjuk di segi model. Model. Okey. Macam mana nak bina dia? Okey, kalau sekarang ni kita tengok kepada lubang masuk. Nampak? Sekejap saya pegang phone payah sikit. Okey. Sekarang ni kalau anda nak bina, saya keluarkan dulu pot. Ini dalam. Sebab kadang-kadang orang tanya saya nak tebuk di mana. Nak tebuk. Nak tebuk. Tadi saya tunjuk Nak tebuk kat mana? Air masuk. Kalau tadi, kalau untuk ni sama ada anda boleh tebuk pada poin yang dah ada ni ataupun pada bulat biru tu. Dua-dua tu boleh pakai. Contoh ini tadi lah. Itu bulat atas. Nak tebuk sini pun boleh, sini pun boleh. Untuk sama ada NFT ataupun DFT, dua-dua pun boleh. Okey. Bila sistem ni, sistem DFT nak buat, anda nak kena tahu. Sebab bila kita beli MCAT ni, bila kita pasang macam ni dia jadi NFT. Bila kita pasang macam ni dia jadi DFT. Cuma saya nak fokuskan kepada DFT. Bila DFT, macam mana keadaan dalaman dia sebenarnya? Bila kita pasang, okey kita pasang. Okey. Saya takut jatuh. Ia akan berada pada garisan ni.
pada dalam Jadi bila air berada pada dalam, lain kita jatuh. Sebelah tu kolam. Bila kita tengok kepada pot, macam tu kita masukkan pot, air betul-betul cecah kepada paras bawah pot ni. Jadi pemilihan pot ni penting juga. Pemilihan pot yang ni penting. Jangan beli pot dulu. Fikirkan konsep dulu anda nak buat. Design dia dulu, baru anda tahu pot mana yang sesuai. Okey, kalau anda nak buat DFT, pastikan memang tidak cecah ke bawah lah. Dia tergantung macam tu. Sebab ada satu lagi pot dengan, kalau anda tebuk lubang yang dia, pot ni kita letak lubang yang sama, saiz yang sama, tapi kita rapat. Okey, pot ini sesuai diguna untuk konsep NFT. Dia rapat. Sebab NFT air pada paras sini, apa panggil, lantai palong Lantai palong. NFT. Jadi sesuai untuk NFT. Jadi sebab tu masa pemilihan pot tu penting. Kadang-kadang kita pot bila kita beli tu terlalu tergantung tinggi. Tak cecah air. Jadi kita terpaksa buat adjustment. Contoh kejap saya cari pot yang mana saya pakai. Kadang-kadang bila kita DIY, ni kita DIY. Bila kita DIY dengan set yang panjang, kadang-kadang air tak sekata. Ini memang pelarasan air ni memang agak sukar sekiranya kita DIY. Kadang-kadang bila kita pasang, kita actual ukuran sama, tapi bila kita pasang, kadang-kadang lantai kita ni, lantai kita punya tanah. Saya punya tanah ni, kadang-kadang bila saya pasang ni, dia mendap, dia turun turun. Jadi akan berlakunya paras air yang tak sama dalam ni. Jadi bila paras air tak sama, macam set ini, saya terpaksa guna sumbu kain final lah. Kain final. Terpaksa. Kadang-kadang ni pun saya pasang juga. Okey. Boleh? Okay, itu kita view pagi ni lah. Sebab ramai sangat tanya saya pasal dekat mana nak tebuk. Dekat mana nak tebuk ni? Dekat paras atas ke, paras bawah ke, tengah ke dan sebagainya. Sebenarnya nak tebuk tu bergantung pada reka bentuk anda. Konsep mana nak pakai, bentuk palung anda, pot yang anda nak pakai, pot yang mana nak pakai dan sebagainya. Jadi sebenarnya ramai tanya dekat WhatsApp, dekat kelas, grup kelas dan sebagainya. Saya kadang-kadang tak mampu nak jawab secara bertaip. Jadi saya buat video lah. Saya ada masa, saya luangkan masa sedikit untuk buat video ni. Okey. Ada pertanyaan? Tak ada. Okey, kita tengok set palung bulat dalaman dia. Saya setting. Payah pegang telefon ni. Ramai juga tanya saya, nak beli pot ni saya berapa? Saya sebenarnya terpulang pada anda. Terpulang pada reka bentuk anda. Sebab bila DIY, dia tak ada, dia hanya ada panduan saja. Okey, kita tengok. Actual palung atas yang pasang sebenar ke atas, yang ini model. Kalau kita tengok dalaman, sebab tu saya banyak jenis size pot. Okey, dalaman dia begini. Alah, tak boleh nak beli nak tunjuk tak boleh. Okeylah, anda nampak lah. Bila paras air DFT, ingat balik konsep reka bentuk yang saya cerita ni adalah DFT. Dia ada paras air bertakung. Jadi paras air bertakung, kalau anda tengok ni, dia akan betul-betul cecah pada paras bawah pot tu. Kalau ada cecah lebih sikit sangat je. Cuma kelemahan DIY, kadang-kadang dia bila kita pasang di atas ni, di atas pagar dan sebagainya, dia ada lari sikit lah, lari. Dia ada turun, terpaksa kita buat wig pasang sumbu. Okay? Tapi secara umumnya memang akan cecah. Memang pelarasan air amat penting semasa pemasangan set. Boleh nampak nak tebuk di mana? Kalau saya tebuk di bahagian atas sikit. Atas supaya
Okey, mengapa saya tebak atas? Okey, saya cari. Sekejap. Mengapa saya tebuk atas? Okey. Mengapa saya tebuk? Di bahagian atas ni. Saya tak tebuk tengah, saya tebuk atas. Okey, kerana ini. Bila air tu mancut dalam, air masuk, aliran air masuk tu, sebenarnya dia akan jatuh macam air terjun. Bila jatuh macam air terjun, dia akan menyebabkan bubble. Bubble tu. Bubble tu sebenarnya dia akan melarutkan oksigen ke dalam air. Itu fungsi berapa ke atas. Boleh saya nak buat kat bawah, tapi dia hanya mengalir masuk terus. Masuk terus. Jadi saya nak biar ada bubble. Semua sama. Tak nampak. Nampak? Ada bubble. Dia ada mancut. Okey? Sebab tu kalau nak tahu sistem kita baik tak baik, angkat pokok anda, tengok akar. Kalau akar putih maksudnya sistem baik. Akar putih maksudnya sistem baik. Saya letak balik lah. Okey, saya rasa itu saja penerangan saya. Kena beli stand. Betul lah tuan. Sebenarnya saya tak bercadang untuk detailkan apa panggil live ni. Biasanya saya buat kelas pasal stand lah. Cuma yang ini saya nak santai, sebab ramai tanya saya sangat pasal nak tebuk di mana dan di belakang. Okey. Kalau air terlebih. Okey, air terlebih. Air terlebih. Masuk air terlebih ni, air terlebih dalam palung. Maksudnya sistem anda tu mesti tak balance lah. Tak balance lah. Masa kita pasang ni mungkin sebab tu, okey ni bila pemasangan set pada palung DIY, tak kisahlah paling petak, paling bulat, maksimum tiang 1 ke tiang 2 tu adalah 5 kaki. Kalau anda buat lebih daripada itu, dia akan lendut. Bila lendut, akan menyebabkan air terlebih dalam. Satu bukan terlebih, menyebabkan paras air tak sama. Tak sama, itulah menyebabkan terlebih dan dia akan melimpah. Sebab itulah kita kena ada ni waf, dan juga kita kena aliran air keluar dengan laju. Itu menyebabkan cepatlah. Okey. Okey, saya rasa tak ada soalan. Saya cuba untuk pertingkatkan lagi mutu perkongsian saya ni, supaya kita dapat kongsi sama-sama ilmu hidroponik dan kita buat sama-sama lah. Sekarang ni saya tengah buat permatian strawberry. Doakan strawberry saya berjaya. Setakat nak makan tu dah makan, cuma belum berhasil dengan sempurna. Setakat nak makan tu lah. Strawberry ni daripada pokok induk 5 saja, sekarang ni dah jadi beratus. Dalam masa hanya bulan 4 sampai sekarang, beratus nak pokok. Setakat nak makan tu tak masalah, cuma belum sepenuhnya berhasil. Jadi tengah kaji lagi permatian strawberry ni, insyaAllah nanti kita view secara untuk strawberry. Setakat salad ni, salad kingdom tak ada masalah lah. Cuma yang lain tu belum. Okey, terima kasih kepada yang menonton. InsyaAllah kita live santai-santai nanti. Terima kasih. Kalau boleh share live ini supaya dapat ramai lagi ilmu reka bentuk. Nak reka bentuk terpulang pada anda. Yang pentingnya faham konsep teknik apa anda nak pakai. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.